Hai, selamat kembali ke channel saya. Jadi hari ini saya nak berkongsi tentang buku Kelekati Pun Bersayap. Jadi buku ini ditulis oleh Muhammad Khalid dan Encik Muhammad Khalid sendiri telah menghantar DM kepada saya di Facebook. Beliau ialah penulis buku ini dan saya sangat terharu dan berbesar hati kerana beliau ingin saya review buku ini. Dan saya akan kongsikan tentang sinopsis terlebih dahulu. Sinopsis buku Kelekati Pun Bersayap berkisahkan tentang seorang guru pendidikan khas yang bernama Rajendran atau dikenali sebagai Simon. Simon telah dibesarkan oleh neneknya dan dia seorang anak yatim piatu. Dia merupakan seorang yang nakal pada zaman persekolahannya dan kenakalannya telah dinotis oleh guru di sekolah tersebut yang bernama Haji Munir. Haji Munir orang yang suka membantu orang lain dengan hal-hal kebajikan. Apabila Haji Munir menyedari yang Simon mempunyai kelebihan memotong rambut, dia mengajak Simon untuk memotong rambut di rumah orang-orang tua. Jadi tanpa berfikir panjang, Simon bersetuju dan di situ bermula titik permulaan Simon mula menyukai melakukan kerja-kerja kebajikan. Fast forward, selepas Rajendran atau Simon, dikenali sebagai Simon, sudah dewasa, dia menjadi seorang guru pendidikan khas di Brunei selama 3 tahun. Selepas 3 tahun berada di Brunei, dia mengambil keputusan untuk kembali ke tanah air untuk membuka Rumah Harapan. Jadi Rumah Harapan ni ialah rumah di mana anak-anak istimewa dikumpulkan dan dijaga oleh Simon dan isterinya Vic. Rumah Harapan ini terletak di Cameron Highland, iaitu di Tanah Rata. Jadi pada permulaan cerita ini, Simon berjaya mengumpulkan 3 kanak-kanak istimewa iaitu Jia, Chiang dan juga Ahkiat. Jia merupakan seorang yang sangat agresif. Dia senang menyerang orang lain dan dikurung di dalam rumah. Jadi bagaimana Simon cuba meredakan sikap agresif dan hyperaktifnya ialah pada hari pertama dia tiba di Rumah Harapan, dia diminta untuk duduk saja. Itu adalah salah satu task yang diminta oleh Simon. Cara dia melatih Jia, dia perlu duduk dan apabila kaki dia cuba menggerakkan kaki ke tempat lain, kaki itu akan diletakkan balik ke tempat asal, tapi tangan boleh bergerak. Jadi di situ pendekatan yang Simon gunakan ialah melatih. Dia dalam buku ini dia ada menjelaskan agak mustahil untuk kita memulihkan kanak-kanak istimewa, tapi kanak-kanak istimewa ini boleh dilatih. Dan Jia mempunyai seorang adik-beradik yang bernama Chiang. Chiang lebih mudah dilatih kerana dia seorang yang pasif. Dan selain itu di Rumah Harapan ini juga terdapat seorang remaja yang berusia 20 tahun iaitu Ahkiat. Ahkiat seorang yang digambarkan berbadan gemuk dan suka makan dan tidur. Walau bagaimanapun, dengan pendekatan yang Simon dan isterinya Vic lakukan kepada mereka, kemahiran mereka dilatih iaitu psikomotor. Dan Jia berjaya dilatih selepas 6 bulan. Ada satu part dalam buku ni mengatakan Jia duduk mencangkung dan mencabut rumput. Walaupun benda tu something yang kecil bagi kita, tapi untuk ibu bapa, kanak-kanak istimewa itu sesuatu yang besar. Ahli Rumah Harapan mula bertambah dengan kehadiran Hana dan juga Azizan, tapi ada cabaran baru. Walaupun ahli rumah tu bertambah, tapi masih belum mencukupi untuk mengekalkan, untuk meneruskan perjuangan menjaga anak-anak istimewa. Sebab sewa rumah Simon perlu maintain, jadi dia tidak mendapat dana untuk membayar sewa. Jadi apa yang dicuba usahakan dengan mewujudkan ahli jawatan kuasa, tapi sayangnya ahli jawatan kuasa ni tak dapat nak kumpulkan dana. Jadi apakah berlaku seterusnya? Adakah Simon dapat meneruskan kerja-kerja amalnya menjaga anak istimewa di Rumah Harapan? Itu something yang anda kena baca sendiri. Okey.
Seterusnya saya akan pergi ke pengajaran. Apa yang saya belajar daripada buku Kelekati Pun Bersayap ialah saya dapat belajar dari perspektif ibu bapa yang menjaga anak-anak istimewa. Ada ibu bapa yang merasakan sangat terguris perasaan mereka apabila masyarakat labelkan anak mereka ialah cacat. Perkataan cacat itu sangat-sangat sensitif dan umpama menghiris perasaan mereka. Jadi digalakkan untuk menggunakan perkataan anak-anak istimewa. Kenapa dipanggil anak-anak istimewa? Kerana di sebalik kekurangan ada keistimewaan. Tema buku ini ialah tentang struggle ibu bapa di Malaysia, bagaimana untuk menjaga, melatih anak-anak istimewa, dari bagaimana mereka menghadapi dari sudut pandangan masyarakat, bagaimana mereka deal with emotion, sebab bukan senang dan dengan membaca buku ini sedikit sebanyak saya dapat membuka minda saya, dapat melihat dari perspektif ibu bapa yang menjaga anak-anak istimewa. Saya mengesyorkan anda untuk baca buku Kelekati Pun Bersayap kerana buku ini mengajar kita untuk lebih aware tentang dunia orang kurang upaya. Selain daripada kita tidak mudah judge mereka dan menimbulkan rasa simpati dan ingin membantu golongan ini. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan oleh Encik Muhammad Khalid Hamzah adalah sangat bagus bagi saya kerana beliau merupakan salah seorang penulis yang sangat berpengalaman. Anda boleh lihat di belakang buku tentang biodata beliau. Dan di sebalik nama Kelekati Pun Bersayap, apa yang saya faham, Kelekati salah satu serangga yang sukakan cahaya lampu. Jadi dia akan pergi ke cahaya lampu, urung, dan akhirnya dia jatuh, mati, begitu saja. Jadi perjuangan Cikgu Simon, walaupun dia dapat rasakan benda ini tak berjaya, tapi dia masih mahu meneruskan perjuangannya untuk menjaga anak-anak istimewa. Umpama Kelekati, dia mengharapkan cahaya bulan dan Simon mengharapkan Rumah Harapan untuk terus berjaya, walaupun dia tahu banyak yang dia perlu korbankan dari segi keuangan, dari segi tenaga, dari segi kesabaran. Bukan senang nak jaga kanak-kanak istimewa. Jadi Simon umpama Kelekati yang meletakkan harapan terlalu tinggi seperti mahu mencapai cahaya bulan, walaupun hakikatnya hanya mencapai cahaya lampu. Itu tidak mematahkan semangatnya. Jadi walaupun Simon tidak mempunyai kemampuan, dia tetap bercita-cita untuk melakukan yang terbaik. Jadi dalam erti kata lain, maksud Kelekati Pun Bersayap, Simon pun mempunyai impian yang murni. Itu sahaja untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Kalau anda dah baca buku ni, sila komen pendapat anda tentang buku ini di ruangan komen. Jumpa pada video yang seterusnya. Terima kasih. Don't forget to subscribe, like and share this video. Bye!